Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dakwaan ketidakadilan dalam perbicaraan kes SRC International Sdn Bhd SRC dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berdasarkan emosi ahli-ahli sesebuah parti politik tidak boleh menjadi alasan untuk memberi pengampunan terhadapnya. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad berkata jika sekalipun Barisan Nasional BN menang dalam pilihan raya umum PRU akan datang, pengampunan juga tidak seharusnya diberikan. Alasan paling kuat mengapa pengampunan tidak patut diberi atas alasan ini ialah Presiden yang diwujud oleh kes Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak patut diikuti untuk mengelak pemimpin-pemimpin yang korup, menyalahguna kuasa dan menyeleweng wang negara dan penjenayah daripada berkuasa atau berkuasa semula dan mengelakkan hukuman. Ia juga untuk mengelak ahli-ahli politik daripada memperalatkan raja berperlembagaan dan lembaga pengampunan untuk membolehkan pemimpin seperti itu berkuasa atau berkuasa semula. Itu bukanlah tujuan lembaga pengampunan diadakan, katanya dalam catatan yang dikongsi dalam blog tunabdulhamid.my hari ini. Pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun terhadap Anwar atas kesalahan liwat dan ahli Parlimen Port Dickson itu mula menjalani hukuman penjara sebelum diberikan pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong pada Mei 2018, iaitu selepas dipenjara lebih 3 tahun. Mengulas lanjut, Abdul Hamid berkata, sebaiknya mana-mana lembaga pengampunan yang ditubuhkan perlu kembali kepada amalan asalnya, iaitu mengampun kesalahan tanpa mempertikai keesahan sabitan dan hukuman oleh mahkamah. Lembaga pengampunan bukanlah mahkamah rayuan dan jika tertuduh tidak bersalah apakah yang hendak diampunkan. Dalam kes Najib ini, beliau didapati bersalah pada 23 Ogos 2022. Pada 2 September 2022, 10 hari kemudian, beliau memfailkan petisyen pengampunan. Sekarang, semua orang menunggu bilakah lembaga pengampunan akan bersidang dan apakah keputusannya. Katakanlah dalam masa terdekat, lembaga pengampunan bersidang dan memberi pengampunan kepada beliau. Ia akan menjadikan sistem perundangan dan kehakiman di negara ini bahan ketawa di dunia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menghabiskan bertahun-tahun menyiasat. Pendakwa raya menghabiskan berbulan-bulan mengkaji kertas siasatan. Bertahun hakim membicara dan mendengar rayuan lepas rayuan, merekod, menyemak dan mengkaji beribu-ribu halaman keterangan dan dokumen, mendengar berpuluh-puluh orang saksi dan menulis beratus-ratus halaman alasan penghakiman 1-2 bulan selepas tertuduh disabitkan dan dihukum penjara berpuluh-puluh tahun dan didenda beratus-ratus atau berbilion tanpa terpaksa melakukan apa yang disebut itu semua. Ahli-ahli lembaga pengampunan dengan satu ayat mengampun sabitan dan hukuman itu, perlukah saya berkata apa-apa lagi? Bayangkanlah sendiri, katanya. Beliau berkata kesalahan Najib adalah lebih besar daripada kesalahan Anwar kerana sabitan kesalahan melibatkan Presiden PKR itu adalah terhadap seorang individu. Kesalahan Datuk Seri Najib membabitkan kewangan negara. Patutkah raja berperlembagaan mengampunnya semata-mata kerana partinya menang PRU? Jika itu berlaku, akan jadi bahan ketawalah negara Malaysia dan raja berperlembagaannya. Najib sedang menghadapi beberapa pertuduhan lagi. Jika beliau diampunkan dalam kes ini, jika selepas ini beliau didapati bersalah lagi, adakah beliau akan diampunkan lagi atas alasan yang sama, katanya.